أصحابه وأزواجه وأولاده وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء، خصوصا إلى روح الشيخ المصنع وإلى روح مشايخنا، على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا راحتي في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. الحمد لله. Puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini sekali lagi diberi peluang dan izin kepada kita, boleh bertaufik Allah Ta'ala kepada kita sehingga dapat kita bersama-sama pula mengikuti, mendengar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui tafsir Nurul Ihsan dalam juzuk yang ke-30, iaitu sekarang ni kita ada pada muka 251 sebagai sambungan daripada ayat yang kita baca sebelum daripada hari ni, iaitu kemarin. Sekarang ni kita sambung daripada ayat kemarin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekuasaan Allah yang Tuhan mencipta itu adalah perkara yang menunjuk bahawasanya bangkitan yang berlaku pada hari kiamat itu merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah. Perkara yang Allah menjadi satu-satunya besar, yang kita baca kemarin. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran lagi tu, pada ayat yang selepasnya Allah Ta'ala berfirman, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا
Inna yawmal fasli kana miqata. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berfirman, apa cerita kan? Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Allah Ta'ala kata, dan kami ni Allah lah. Allah Ta'ala kata, dan kami, yakni Allah Ta'ala ni bina. Dia kata, wa banayna, dan kami Allah ni bina, membina. Apa makna bina? Perbuat. Tu tafsir tu. Ya tafsir makna bahasa Melayu kitanya perbuat. Bina ni buat. Moga kita orang Melayu pun kecek bina kan nak bina. Maka asal bina ni bahasa Arab. Maka dipermelayukan jadi bina. Kalau bahasa Melayu kita hak tulin sungai buat buat, membangun, membuat. Dan kami, Allah Ta'ala kata, kami bina, kami perbuat. Buat gapo? Atas kamu tu. Kami buat atas kamu 7 langit yang kuat kukuh. Tu. Kalau kita i'rab fauqa ni buat jadi han muqaddam pun boleh. Han pada sab'an shidadan. Kalau kita ngaji nahwu lah ni, kalau kira jadi han muqaddam pun boleh tu. Jadi sab'an tu jadi maf'ulul bih kepada lafaz banaina. Jadi dan kami Allah binakan. Allah Ta'ala kata kami buat gapo? 7 langit. Buat akan 7 langit. 7 langit bila sebut kata 7 langit yakni 7 lapisan langit. Sab'an tu jadi maknanya 7 lapisan langit. Langit ni Allah Ta'ala buat berlapis-lapis. Adanya 7 lapisan. Begitu juga bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan 7 lapisan juga. Maka kebiasaan dalam Al-Quranul Karim, apabila Allah Ta'ala ceritakan tentang langit, Tuhan akan guna lafaz as-samawat. Datang dengan rupa jamak, banyak as-samawat. Segala langit-langit, yakni segala langit yang 7 lapisan. Tetapi sebaliknya, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang bumi ni, Allah Ta'ala akan guna al-ard. yakni lafaz mufrad saja. Maknanya lafaz mufrad pada asalnya satu lah. Satu. Ia tak kata aradina. Itu sebagai jamak. Tu ada hikmat dia. Padahal langit pun 7 lapis. Bumi pun 7 lapis. Tapi masalah langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita lafaznya jamak samawat. Allah Ta'ala tak kata sama saja dak. Begitulah kalau bumi Allah Ta'ala kata al-ard. Tuhan tak kata aradin. Sebab gapo situ? Situ kalau kita kira hikmat, maka ulama menjawab kerana bahawasa langit itu Allah Ta'ala binakan dia 7 lapis. Dan tiap-tiap lapis itu besar-besar dan luas. Daripada satu lapis kepada satu lapis yang lain, kena pakai masa bertahun-tahun. Bahkan setengah kata 500 tahun perjalanan. Daripada satu langit kepada satu langit itu 500 tahun perjalanan. Maka dengan sebab lapis dia luas-luas itulah, nampak nyata kata berlapis-lapis. Sehingga boleh lafaz itlaqkan lafaz jamak. Samawat. Segala langit-langit yang 7. Langit-langit yang 7. Sebaliknya, bumi ni walaupun bumi ini Allah Ta'ala jadikan 7 lapis juga. Supaya dengan langit tu. Tetapi tetap kalau lapis bumi tu sangat rapat-rapat. Rapat. Sehingga kalau tilik tengok dengan cara kasar-kasar zahir, nampak macam satu je. Maka walaupunlah bumi ni ada 7 lapis, tetapi dengan sebab sangat rapat-rapat dia, ditengok lihat semacam satu. Lalu tu Allah Ta'ala gunanya al-ard dengan rupa lafaz mufrad.
Padahal kedua-dua tu mempunyai 7 lapis sama. Maka Allah Ta'ala kata, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ, dan kami bina, kami buat nah. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal masalah langit pun Tuhan menjadi juga nah. Tuhan menjadi juga. Tapi ulama kata, kenapa Allah Ta'ala tidak sebut orang panggil wa khalaqna fawqakum sab'a, gi kecek bino, kerana nampak berbentuk, nak wirupa, orang dengar tu perasan berbentuk sungguh. Kerana bila sebut kata bina ni dia duk atas kita. Tu satu binaan, macam binaan nah. Macam satu binaan duk atas. Cuma dia tu menegah, dia tak jatuh ke bawah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, kami bina, kami perbuas atas kamu, hei manusia, khususnya ahli Makkah yang mengingkari bangkitan ni atau mengingkari Al-Quran ni, dan umumnya kepada kita semua. Dan kami buat atas kamu ni 7 langit, yakni 7 lapisan langit. Ada 7 lapis. Dan lapisan sab'an tu syidadan, sifat. 7 lapis yang kuat, kukuh. Yang tu sifat kepada 7 langit tu lah. 7 langit tu Allah yang kukuh dan kuat. Yang kuat, kukuh dia. Kukuh. Tengok tu pagar dia saja. Kalau kita tengok dalam hadis Mi'raj tu, satu langit kepada satu langit tu 500 tahun perjalanan. So ke so tu. Pas satu lagi ke satu lagi 500 tahun juga sampai ke 7 lapisan. Dan pagar dia saja, pagar dinding dia untuk nak sapa ke dalam tu, tu bertahun-tahun pula tu. Tebal dan berlapis. Tu maknanya kukuh kuat sungguh. Tu kukuh kuat. Apa makna kukuh dan kuat di sini? Tu tulis pada kukuh dan kuat tu, yakni tidak ada siapapun yang dapat masuk ke dalamnya dengan mudah dan tidak runtuh ia ke bawah dan menyekat ia akan segala perkara yang di atas dari turun ke bawah bumi ini. Tu macam-macam lah. Tu kekuatan dia. Kita ni sekadar ulama sebut saja, yang kena tengok sendiri. Hak tu mereka yang dapat menyaksi tu naik ke langit sendirilah nak tengok kukuh setara mananya. Tetapi ini Allah Ta'ala cerita syidadan ni sangat kuat dah. Sangat kuat dah. Sehingga setengah ulama kita di Jawi kita ni, ambil ayat ni jugalah berdalil bahawasanya manusia tu tak boleh temu masuk ke dalam langit. Hak dok dakwa kata masuk dalam langit gitu, naik Apollo lah baik, apa saja naik masuk ke dalam temu gitu. Itu sebagai dakwaan saja. Ni setengah ulama tak percaya dengan sebab dakwaan tu. Tak percaya dakwaan tersebut. Dengan sebab Allah Ta'ala sebut sab'an syidada, 7 lapisan ni sangat kuat dan kukuh. Apa makna lagi kuat dan kukuhnya? Musannaf kita tafsirkan lagi. Yang kuat dan kukuh tu tiada, ni tafsir makna kuat kukuh ni, tiada berbekas, tak berbekah. Apa makna tak berbekah? Tiada berubah, tiada pecah. Tu makna berbekah. Tak berbekas, tiada pecah, tiada berubah.
dengan lama masuk, dengan sebab lama masuk, tak bekah kalau rumah kita ni. Sekuat-kuat rumah kita bina dengan bata, dengan apa yang kukuh sekalipun, lama kelamaan ia akan berbekah. Maknanya akan pecah, akan mulai lokah, utuh, wahakaza. Tetapi langit Allah Subhanahu Wa Taala lama kelamaan pun tidak pecah, tidak berubah kekuatan dia. Bukan kata semakin hari semakin kurang dan utuh kan? Tidak. Ia ada kekuatan tu berpanjangnya, tidak berubah orang panggil. Dengan sebab lama masa dia tu syidat dan rumah kita buat mula-mula tahan sungguh. Lepas lagi 10 tahun, ya ada orang panggil umur dia. Setinggi-tinggi rumah, kalau kayu pun ada umur dia lagi. Lama kelamaan itu ada, walaupun kita kata terah dah, kayu terah dah ni, tetapi lama kelamaan ia ada lagi kekurangan dari segi kekuatan dia, keteguhan dia tu. Tetapi langit Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, tiada bekah, tiada berubah, tiada pecah dengan sebab lama masa tu. Alhamdulillah. Habis itu tu, masya-Allah. Tapi Allah Taala angkat dengan tidak ada tiang, itu satu kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala katakan, Allah Taala angkatkan dia langit-langit tu bi ghairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang yang kamu dapat melihatnya. Yakni tak ada tiang dak. Yang tak ada tiang dak duk menyacai, duk samuk langit tu. Ia dia terangkat boleh di atas dengan tidak ada tiang-tiangnya. Masya Allah. Ni kita duk lengak ni, bukan langit lagi, orang panggil sama dunia, dia duk di bira-bira aja. Dia bukan masuk dalam langit lagi. Dalam lapis langit sungguh tu, hak tu kuat. Kuat kekuatan dia. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala kata وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami, yakni kami Allah ni, dan kami jadi, kami mengada, kami mencipta. Tu jadi tu makna mengada dah. Dan kami jadikan, kami mengadakan, kami menciptakan. Berarti menjadi itu, menjadi apa? Jadi menjadi pada langit itu. Maksudnya. Jadi pada langit-langit itu. Allah Ta'ala jadikan pada langit itu, jadi apa? Pelita. Akan satu pelita, akan satu lampu. Satu pelita. Allah Ta'ala kata, aku jadi pelita, satu pelita. Masya Allah. Bila buat banaina dah, masya Allah. Kalau Tuhan sebut waja'alna syamsan, lalu dah nak kata gananya, tetapi sirajan ni ya munasabah bila sebut kata bina langit, maka ada pelita. Bila bina langit berbentuk-bentuk ke. Langit ni dikoyak-koyakan dengan rupa bentuk ke. Maka bila ada bentuk ke, ada rumah, ada bangunan, tentulah ada lampu untuk menyuluh perkara yang ada padanya. Lalu tu Tuhan sebut sirajan itu untuk munasabah dengan lafaz banaina tu. Masya Allah. Al-Quran ni sangat lembut bahasa dia. Al-Quran ni sangat, orang panggil, sangat dalam bahasa dia. Sehingga kita walaupun ada alat sekadar mana pun tidak dapat menggali lagi kedalaman sampai ke tahap dalam Quran tu. Tak dapat mencapai. Ibaratnya laut tidak berpatat. Maknanya. Tu. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala kata waja'anna, dan kami jadikan pelita. Pelita mana? Pelita yang menyala-nyala. Itu wahaj. Wahaj ni makna yang menyala-nyala. Apa makna yang menyala-nyala? Yakni yang memberi cahaya. Itu makna menyala-nyala. Memberi cahaya dan menyuluh. Dan memberi kepanasan. Itu makna menyala tu. Kami jadikan pula pada langit tu, Masya Allah. Cuba kita tengok. Ada api, pelita. Satu pelita yang menyala-nyala. Yang menyuluh, yang memberi cahaya.
yang memberi kepanasan. Apakah pelita tu? Matahari. Tafsir dah tu. Ya bada pada pelita yang tafsirkan makna pelita tu. Pelita yang menyala tu apa? Matahari. Masya Allah. Matahari ni pelita besar. Dia tak pernah dipadam. Belum lagi dipadam. Pelita yang diciptakan lama. Belum pernah Nabi Adam kita. Sampai kepada masa kita sekarang ni, pelita tu tidak dipadam-padam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab satu pelita tu menyuluh dan memberi cahaya, segala bumi ini dapat bercahaya dengan dia. Bila menyuluh dia, mempanaskan dia, segala sistem bumi ni berlaku. Sistem bumi ni bergerak. Daun kayu pun mula hijaunya, tumbuhnya dan sebagainya. Manusia, ya ada semua sistem dapat berlaku dengan sebab cahaya daripada pelita yang menyala-nyala ini. Masya Allah. Cukup dengan satu tu je. Sirajan wahaja. Tu. Ada satu pelita yang menyala-nyala. Matahari. Matahari. Habis itu, Allahu Akbar. Ini pun satu nikmat yang besar kita. Yang besar kita tak dapat nak mensyukuri nikmat pelita ni. Hak Allah Ta'ala beri ni banyak mana dah sebagai nikmat mungfasil daripada badan kita yang kita tak dapat menilaikan harga dia. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna, dan kami turun. Allah Ta'ala kata, maksud turunnya ni menurun, kerana ia ambil daripada anzala. Kalau nazala saja tu turun, kalau anzala menurun, ia jadi mutaaddi dengan sebab tambah hamzah. Fi'il lazim asalnya apabila dialih kepada apabila dialih kepada ba'af'ala akan kembali jadi akan terjadi fi'il mutaaddi satu maf'ul. Wa hakaza dalam kaedah ilmu sarah. Maka kata dia anzala di sini, dan kami turun, jadi kami menurun. Kami bawa turun. Itu makna menurun. Kami bawa turunkan. Ni Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni yang punya pasal semua. Allah Ta'ala ni tilik kepadanya. Dan kami turun, kami menurun. Menurun apa dia? Menurun daripada awan tu. Menurun daripada awan. Daripada awan-awan. Awan mana? Al-mu'sirat ni, ia bukan macam sahab biasa. Sahab ni, awan putih kita nampak ni sahab. Sahab ni maknanya awan putih, awan biasa. Tetapi bila awan itu mandung, maknanya gelak-gelak ti awan tu jadi kegelak, ia akan menjadi satu rupa pula, hitam maknanya gelak ti awan tu dekat nak hujan tu. Maka ti awan ketika dekat nak hujan tu dikatakan mu'sirat. Mu'sirat tu orang panggil awan yang penuh air itu. Masya-Allah tu, yang tersifat pada awan. Jadi kami turunkan ni, masya-Allah, masya-Allah. Kami turunkan daripada awan tu. Awan mana? Awan yang penuh air itu. Masya Allah. Mu'sirat. Awan yang penuh air. Apa mana awan yang penuh air? Yang ni awan yang gelap lah. Maknanya awan yang gelap hampir turun hujan dah. Awan yang gelap hampir turun hujan dikatakan mu'sirat ketika tu. Cuba kita tengok dekat-dekat hujan kan. Macam mandung gelap tu. Tu orang panggil mu'sirat. Gelap-gelap nak hujan dah. Bunyi dah guruh-guruhnya. Tu dalam tu ada mengandungi air tu. Masya Allah, kekuatan Allah SWT, kebijaksanaan Allah SWT. Cuba tengok semua tu berlaku dengan cara sistemnya. Ulama, kalau kita kata ahli sains mengkaji yang ada di atas dalam awan tu hasil daripada apa? Hasil daripada hawa-hawa yang dibakar oleh matahari. Yang kata hawa-hawa yang naik daripada air di dunia ni, air laut dan sebagainya, maka awak dia ni, dia katalah, ni kajian mereka, naik kepada langit. Naik kepada langit itu, maka berkumpullah awak-awak itu sehingga berkumpul dalam awan. Kalau kita kira di situ,
Tak apalah di segi kajian ahli sains ni pun. Tetapi kalau kita tilik dengan cara halusi lagi, Allah, siapakah yang menjadi awan yang dapat mengkumpulkan air itu? Apa sebenarnya? Allahu Akbar. Macam kapah tu. Titik air naik, jadi air berkumpul dalam kapah. Macam tu. Allah. Kenapa air tak turun selalu? Air tak turun selalu. Kena nanti dia dibanyak dulu barulah turun ke macam mana? Tu Masya Allah. Lepas tu kadang-kadang ayat yang titik turun mari tu, ia tak lazim, tak mesti daripada awan tu. Kadang-kadang ada awan tapi tak hujan. Tapi kadang-kadang tak ada awan tapi hujan ada. Tu ada juga berlaku lagu tu. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apabila orang yang tengok tanda-tanda itu akan menyaksilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat tu. Kalau kita naik pesawat, kita naik kapal terbang dah. Kapal terbang bila masuk ke dalam tiawai tu, masuk dalam tiawai yang ada hujan air saat itu, macam berkocoknya kapal terbang. Kapal terbang dalam keadaan dia kuat tu. Kapal terbang besar. Tapi bila masuk dalam tiawai tu, jadi berkocok lagi. Tu padahal kita nampak awan tu macam lemuk je, tetapi mengandungi air dalam tu. Tu merasa terkoncok guncang lagi kapal. Sehingganya kapal setengah-setengah terpaksa kena turun ke bawah. Tidak boleh masuk ke dalam tu. Kerana sangat-sangat kuat perkara yang ada pada tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala kata, wa anzalna, dan kami turun daripada awan yang penuh air itu. Menurun apa? Ma'an sajjaja, akan air hujan. Ma'an di sini ay mataran, jadi air hujan. Kami turun akan air hujan. Hujan mana? Sajjaja, yang lebat. Hujan yang lebat, air yang lebat. Bila tiawai ia berkumpul, air dalam tu, ia turun mari tu, lebatnya hujan orang panggil. Apa mana lebat? Hujan lebat, hujan yang banyak menurunkan. Jadi yang turun berturut-turut lah maksudnya. Yang lebat yakni yang turun berturut-turut. Itu makna yang lebat. Hujan yang turun berturut-turut, turut-turut. Bukan kata turun sekali-sekala serat pergi 5 minit, turun pula seminit, serat pergi sejam, turun pula 5 minit, serat pergi. Hak tu bukan lebat tu. Lebat makna turun berturut-turut orang panggil. Turun dia tu jujur mari. Tu lebat hujan. Allahu Akbar. Hujan yang lebat itu rahmat daripada Allah juga. Rahmat daripada Allah juga. Kita ni syukur banyak-banyak Allah Ta'ala takdirkan kita ni hidup dalam kawasan negara yang adalah hujan dan kepanasan itu sederhana orang panggil. Tak jadi terlampau panas dan tak terlampau sejuk. Ini kawasan rumah kita ni Masya Allah. Sangat sesuai. Jadi kalau kita tilik, setengah-setengah bagian manusia duduk di atas tu. Kok atas-atas tu lagi daripada dekat-dekat tempat panggil salji tu. Yang sangat sejuk keadaan dia. Ada juga yang duduk dalam keadaan panas sehingga jarang-jarang nak jumpa air hujan. Ada juga lagu tu. Kita ni alhamdulillah dapat menyaksi kalau sekiranya kita orang kawasan Jawi, orang kawasan orang Melayu ni di Asia ni sangat-sangatlah menyaksikan kehebatan ayat wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Tu dia. Jadi hujan yang lebat Allah Ta'ala buat turun mari. Apa hikmat Allah Ta'ala menurunkan hujan yang lebat itu? Linukhrija bihi habban wa nabata. Allahu Akbar. Ini lam tu lam yang ada pada linukhrija. Kalau tok nahu lah, kalau ilmu nahu orang panggil lamut ta'lin. Lamut ta'lin ni ilat kepada anzalna, tetapi nisbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nak panggil lamul ta'lin tak boleh. Kerana gapo? Kerana tiap-tiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan melaku dan kerja tu sunyi daripada gharat dan tujuan. Lam ta'lil ni orang panggil lam yang memberitahukan tentang alasan dan tujuan.
alasan dan tujuan. Maka lam linukhrija tu dikatakan lamul hikmah. Lamul hikmah, lam yang menyatakan hikmat, takluk kepada anzalna sebagai menyata hikmat turun. Kerana apa? Ila apa? Jadi hikmat apakah Allah Ta'ala menurunkan hujan? Kita mengaji kan dalam usuluddin ke? Kita mengaji dalam ilmu usuluddin ke? Tiap-tiap perbuatan Allah Ta'ala ni tidak ada gharat, tidak ada ilat, tidak ada gharat. Kerana gharat itu menzahirkan kelemahan. Sebab apa kita kata? Kita buat rumah macam apa? Sebab apa kita buat rumah? Kerana apa kita buat rumah? Kerana kita nak berteduh daripada panas, nak berteduh daripada hujan. Maka itu menunjuk kata kita tak tahan hujan, tak tahan panas. Lemah kita berhajat kepada rumah untuk berteduhkan hujan panas. Tu kita manusia ni semua kerja. Kita gali telaga. Apa tujuan kita gali telaga? Kerana kita nak kepada ayat. Maka bila kita nak kepada ayat, itu menunjuk kata kita berhajat kepada ayat. Sebab tu bila gali telaga ni tidak dapat ayat, gali pula telaga yang kedua. Selama tidak dapat ayat, selama itulah kita gali lagi. Maka gali telaga ni kerana kita nak kepada ayat. Bila kita nak kepada ayat, itu menunjuk kata kita berhajat kepada ayat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buat apa saja pun tidak ada gharat dan tujuan itu. Kerana kalau Tuhan ada tujuan dan gharat, menunjuk kata Tuhan berhajat kepada benda tu. Bila berhajat kepada benda tu, itu mustahil Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ada sesuatu pun. Kerana Allah Ta'ala tu ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan terlepas dari segala-galanya, tidak berhajat kepada apa-apa. Maka dia turun hujan ni bukan ada tujuan. Bukan ada tujuan. Kerana apabila tidak hasil tujuan tu menunjuk kata lemah pula Allah Ta'ala. Bukan lagu tu. Maka di sini dikatakan hikmat. Dikatakan hikmat. Lalu tu linukhrija. Tu dia. Takluk kepada anzalna sebagai hikmatnya. Apa hikmat Allah Ta'ala menurunkan hujan yang lebat tu? Linukhrija bihi habban wa nabata. Allahu Akbar. Masya Allah. Semuanya tak kembali kepada Allah. Ya, dah kembali kepada kita belaka ni perbuatan tu. Hukum-hukuman dia apa semua pun dia tak tarik manfaat kepada dia. Semua tu dapat manfaat kepada hamba-Nya belaka. Supaya, dia kata, supaya ni hikmat ni. Kami turun tu hikmatnya, hikmatnya supaya kami keluar. Supaya kami keluar. Supaya kami mengeluarkan. Tu keluar tu jadi membawa keluar. Supaya kami bawa keluarkan dengannya. Dengan ayat hujan tadi. Dengan ayat hujan dah. Dengan sebabnya, sebab ayat hujan tu, kami dapat mengeluarkan dengan sebab air hujan itu. Allah Ta'ala kata, linukhrija bihi bima'in. Kami dapat bawa keluar dengan sebab air hujan yang lebat turun ke tanah. Malam hujan turun lebat, pagi tu nampak subur dah. Rumput dan segala tanaman-tanaman. Allah Ta'ala nak bawa keluar. Masya Allah. Bumi yang kering marinya sebulan dah. Sebulan dah bumi kering. Maka semalam saja hujan lebat, pagi tu nampak dah mulai tumbuh dah rumput-rumput. Tu Allahu Akbar. Nampak dah tumbuh rumput-rumput mari. Tu siapa yang mengeluarkan rumput-rumput tu? Allah Ta'ala kata. Lalu apa benda? Sebabnya hujan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak mengeluarkan rumput dengan tidak ada hujan. Boleh tak? Boleh. Tetapi Allah Ta'ala kerja apa pun, ia ada asbab-asbab dia. Ia pelaku sabab. Ia melakukan sabab-sabab yang berlaku atas muka bumi ini. Maka kami tu, supaya kami mengeluarkan dengannya, dengan ayat yang hujan tu, mengeluar akan segala biji-bijian. Allahu Akbar. Nak keluarkan segala biji-bijian. Nak waktu biji-biji. Dapat keluar segala biji-bijian. Bijian tu macam-macam lah.
Tu habban tu biji-biji. Biji padi pun panggil habban. Biji gandum pun habban. Biji apa pun orang panggil habban ke. Tu habba. Kalau orang Arab ke cak sebiji habba. Ini makan setir-setir. Kalau kita makan, jangan makan semua. Makan satu-satu. Habba. Sebiji lah makannya. Tu asalnya habban ni maknanya biji-bijian. Maka kami ni keluar dengannya akan segala biji-bijian. Apa biji-bijian tu? Padi. Jadi bijian-bijian padi. Padi ni satu bijian. Ini badal pada bijian tu lah. Kami keluarkan akan segala biji-bijian. Padi. Yakni biji padi. Tak ada lagu tu lah senang. Biji padi. Biji padi ni aruz biji padi. Arak ni aruz belaka. Padi pun aruz. Tu beras pun aruz. Tapi orang Melayu kita kalau padi yang ada kulit dia panggil kita kata beras. Tetapi bila sudah dibuang kulit orang panggil beras. Tapi Arab tu pun aruz juga panggilnya. Maka kami keluarkan biji padi tu. Allah buat padi hijau subur dengan sebab hujan. Sebab itulah orang yang buat padi, peladang-peladang, orang yang buat padi tu, orang yang menanam padi tu, Allah suka sangatlah bila nampak hujan mari juga. Itu tanda kata akan berbiji dah. Padi. Segala biji-bijian padi. Padi itu aruz. Gandum, yakni biji gandum. Tu, gandum ni pun badan juga. Biji gandum. Kalau Arab panggil gapo hintah ataupun sya'id. Tu biji gandum. Ya biji-bijian tak sama. Biji padi kita makan beras. Kalau biji gandum, dia buat gandum-gandum tu. Tengok tu pulut tak serupa dah. Beras ni, beras padi, beras pulut macam-macam dah kira-kira. Ya ada biji-bijian. Tapi rumah kita ya tak makan lah. Pulut jari-jari ataupun kita tak gunakan gandum kan, rumah kita tak makan gandum kan, makan nasi, makan beras ni, lalu tu kita tanam padi, kita tak nampak manalah biji-biji hintah ni. Kalau negeri Arab tu ya ada lah biji-biji dia tu untuk nak buat gandum, dikisarkan buat gandum. Tu kalau kita ambil beras ni kisar, ya tak jadi gandum macam kat gandum tu, dia ada biji dia kah, orang panggil hintah ataupun sya'id. Hintah nama dia. Tu dia. Maka kami keluarkan akan segala biji-bijian, biji padi, biji gandum, macam-macam. Allah Akbar, dengan sebab hujan ni. Lepas tu kita kiaskanlah banyak lagi. Buah jamu tu dah. Allah, biasanya duk kemarau mari hijau biasa je, kering. Tapi hujan semalam tu, pagi esok tu nampak loh putih. Tu segar, putih. Tengok. Dengan sebab Allah Ta'ala menurunkan hujan. Masya Allah. Allah Ta'ala kata, ni. Allah belaka. Allah Ta'ala membangkit. Allah Ta'ala menceritakan nikmat dia untuk kita fikir bersama. Allahu Akbar. Dan pokok kayu tanaman. Dan ni atau pada kita kata segala bijian tu lah. Dan kami keluarkan juga dengan hujan itu. Hujan tadi tu bila dengan sebab lebatnya banyaknya, kami buat keluarkan biji-bijian, biji padi, biji gandum dan sebagainya. Dan pokok kayu tanaman. Tapi maksud dengan pokok kayu tanaman di sini kena tanda sikit tu. Kerana musannaf kita rahimahullahu taala dia terjemah daripada nabat ni bukan dalam tafsir Al-Quranul Karim, ulama mufassir mentafsirkan murad dengan nabat di situ gapo, segala tumbuhan yang tumbuh mari, bukan sebab manusia duk tanam jiruh tu dak. Tu. Dan pokok kayu tanaman, tulis situ. Pokok kayu tanaman, yakni maksud dengan pokok kayu tanaman, yakni maksud dengan pokok kayu tanaman ialah segala tumbuhan-tumbuhan
yang dijadi upan bagi binatang. Segala tumbuh-tumbuhan yang dijadi upan bagi binatang. Tu rumput-rumput lah kita katakan. Rumput-rumput lah. Hok jadi upan bagi lembu, bagi kuba, bagi kambing tu. Tu orang panggil nabat dalam maksud ayat ni. Maka tengok tu, bila hujan turun dah Allah, pagi esok tu hijau rumput-rumput. Suka lembu kubah, suka sangat. Bila hujan turun tu, lembu duduk lekan dia, rasa suka dah belah-belah. Esok ni boleh makan rumput segar ni. Boleh makan rumput segar. Allahu Akbar. Tu Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab hujan tu, Allah menumbuhkan akan biji-bijian dan juga Allah keluarkan segala pokok tanaman, tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya. Wa jannatin alfafa. Atap kepada habban itulah. Atap kepada habban. Dan apa lagi? Dan dusun. Allahu Akbar. Kami keluarkan dengan hujan tu juga akan dusun. Apa dusun? Dusun ni kebun lah kebun-kebun. Kebun dusun. Dusun mana weh? Jannat di sini dusun pokok. Dusun pokok. Dusun yang punya pokok. Gitu maknanya. Dusun yang ada pokok-pokok kayu. Tu kebun-kebun tu. Pohon kayu je banyak segar hijau kan. Dengan sebab ada hujan tu Allah. Dalam kebun-kebun tu berpokok kayu. Pohon kayu pun besar-besar, segar, hijau, berhijau-hijauan. Allahu Akbar. Tu dusun pokok. Pokok mana tu? Sifat kepada pokok tu yang berlapis-lapisan. Lapis-lapis daunnya, daun bagi pokok tu. Kami nak keluarkan segala dusun. Waktu baik dusun, kebun-kebun yang mempunyai pokok kayu. Pokok kayu yang berlapis-lapis daunnya. Daun bagi pokok kayu. Apa maksud dengan berlapis-lapis? Cuba kita tengok pohon kayu. Pohon kayu kalau satu pohon misalnya dah. Satu pohon kayu, lepas tu ada daun dia tu selapis ya daher dia. Daher ya selapis. Maka kalau kita duduk di bawah pun dia tak berteduh sangat kerana cahaya matahari itu suluh turun mari ke bawah tanah. Dengan sebab dia selapis ya. Tetapi kalau dahan-dahan kayu, daun-daun dia berlapis-lapis 2-3, tentu akan memberi teduhan yang besar sehingga matahari pun tak dapat, cahaya matahari pun tak dapat menyuluh turun ke tanah. Tak dapat tak dapat turun ke tanah nama dia. Maka di sini yang berlapis-lapis ni kita kata gini lah, yakni maksud begitu. Yang berlapis-lapis yakni daun kayu, daun kayu yang tebal dan menutup akan bumi. Daun kayu yang tebal dan menutup akan bumi daripada disuluh oleh cahaya matahari. Daripada disuluh oleh cahaya matahari. Tu makna dia. Makna dia tu dah. Tu. Habis itu. Allahu Akbar. Tu. Ya daun kayu ni, kalau pohon kayu lah, kalau dapat air dengan cara sempurna, hujan turun mari, daun akan hijau. Berlapis-lapis daun dia. Bila berlapis-lapis daun dia, teduh di bawah. Sedap lah maknanya. Satu nikmat yang besar jugalah. Duduk dalam kebun yang teduh, berhijau-hijauan. Tu rasa sejuknya, tenangnya dalam kebun tu. Tenang, sedap tu. Tu jannat al-fafan ni maknanya pokok-pokok kayu yang berlapis daun dia. Lapis di sini makna tebal daun dia satu-satu tu sehingga berlapis-lapis menegah daripada disuluh oleh cahaya matahari. Tenawayat kata tebal-tebal lah daun-daun dia tu. Tu makna al-fafan makna tu. Semuanya hasil dengan sebab air hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menurunkan. Dengan sebab hujan itulah Allah. Rezeki yang besar. Rezeki yang besar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu rezeki dah. Allah menurunkan rezeki. Kita kata, Ya Allah, turunkanlah rezeki kepada kami, Ya Allah. Maka bila kita berdoa ni, Allah Ta'ala turunkan hujan. Apa turun hujan? Kami nak duit. Allahu Akbar. Apa turun hujan? Kami nak ke makanan. Apa turun hujan? Kami nak kepada minuman. Mu ni tak reti. Tu punca dah segala rezeki kamu di muka bumi ni. Hujan tu punca segala rezeki kamu. Dengan sebab ada hujan tu apa jadi? Tumbuh-tumbuhan pun bertumbuh. Tu sungai pun ada mengalir dengan cara sempurna. Air pun ada secara cukup. Telaga pun mula penuh air. Segala-gala bersabit dengan hujan. Sebab tu syukur kepada Allah. Bila berturun hujan tu kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, tuangkanlah hujan yang memberi manfaat kepada kita, Ya Allah. Hujan yang turun ni janganlah menjadikan bala kepada kita. Kerana ada juga Allah Ta'ala menurunkan bala berbentuk hujan sehingganya membinasakan rumah-rumah, membinasakan kawasan-kawasan yang tertentu. Allah macam-macam. Tengok Nabi Nuh masuk hujan turun juga. Hujan turun banyak telanjak sampai kepada membanjirkan bumi ni. Maka rahmat kita, Nabi suruh kita ada Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Bila serai hujan molek dah alhamdulillah. Allahu Akbar, cukup segar. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Allahu Akbar. Maka itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut lagi, inna tu jumlah istiqnafiyah tu. Nak mulai baru tu cakap apa? Ni Allah Ta'ala bawa dah. Jadi ayat pertama, cuba kita perhatikan susunan ayat. Ayat pertama, yang kedua, Allah Ta'ala cerita tentang persoalan puak orang musyrikin Mekah. Orang kafir Mekah yang menanya-nanya sesama sendiri mereka tentang perkara hak Nabi buat turun. Muhammad kecek gapo? Apa kiamat? Apa bangkitan kubur? Tu soalan. Lalu Allah Ta'ala kata, amma yatasaalun. Mereka bertanya apa tu? Allah, mereka bertanya buku gapo? Besar tu. Anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang khabaran yang besar tu. Mereka sedar ke tak? Tu. Allah tu. Mereka tu tanya mengejek-ngejek je. Dalam keadaan itu Allah Ta'ala kata, tak apalah, nanti mereka akan tahu. Mereka akan dapat kecap perkara tu. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Kemudian lapis yang kedua, Allah Ta'ala datangkan pula bukti kebesaran Allah. Untuk menunjuk kata, bangkitan kubur dan sebagainya merupakan perkara yang sangat nipis bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Lalu tu Allah Ta'ala gunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan cara kita tu nampak kebesaran Allah. Allah Ta'ala kata, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. 1, 2, 3. Habis lapisan untuk membukti kebesaran Allah. 2. Maka lapisan yang ketiga, chart yang ketiga, Allah Ta'ala bawa kita untuk mengalami rasa pada hari kiamat. Berlakunya bangkitan hari kiamat itu. Lalu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala guna ayat ni pula. Inna yawmal fasli kana miqata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tu dia. Kita takutlah. Kita orang beriman ni bila baca bertambah di takwa. Bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bila sebut tentang nikmat-nikmat dia, lepas tu dia cerita. Ini perkara yang Nabi sangat runsing ni. Surah ni salah satu daripada surah yang Nabi kita sentiasa fikir, membawakan Nabi kita berubah. Berubah kepala kini. Kita fikir tentang dalam surah ni. Perkara yang disebut dalam surah ni juga.
Selain daripada surah Al-Hud, Mursalat dan lain-lain lagi, ada salah satunya surah An-Naba ni yang Nabi kita sentiasa merenung-renung dan fikir banyak. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala kata, inna yawman fasli kana miqata. Bahwasa, tu terjemahan dia. Bahwasa, yakni sungguhnya hari kiamat itu, tu yaumal fasl. Yaumal fasl ni salah satu nama bagi hari kiamat. Yaumal fasl, mustahil kita terjemah, kita tafsirkan dah siap-siap. Sesungguhnya, dia kata bahawa sesungguhnya hari kiamat itu, hari kiamat. Yaumal fasl tu jadi hari kiamat. Sungguhnya hari kiamat itu. Tapi sebelum pada cerita mari, musannaf kita pun datang dulu tafsir sikit tentang hari kiamat. Sebab gapo dinamakan hari kiamat tu yaumul fasl? Faslun ni asal mencerai. Mencerai. Yaumul fasl, hari mencerai. Hari mencerai, menselesai. Sebab apa dinamakan hari mencerai, menselesai? Tu. Yang menghukum, atau yang ni sifat kepada hari kiamat, itu mentafsirkan murad atau mentafsirkan maksud hari kiamat, atau mentafsirkan sebab yang dipanggil hari kiamat tu hari fasl. Masya Allah. Tafsirul Ihsan ni yang lengkap giru apa tu. Cara dia tu. Tu Masya Allah. Kalau kita baca, kita tak sedar tu pasal tafsir dengan cara automatik. Dia datangkan, kadang-kadang dia datangkan murad, kemudian ditafsirkan semula. Kadang-kadang datang tafsir dulu, baru datang murad. Macam-macam lah. Tu cara dia. Syekh ni sangat baguslah kitab ni, tafsir ni. Sesungguhnya bahawa hari kiamat itu, yakni hari yang tu, yakni hari kiamat, hari yang menghukum, yakni menghukum oleh Allah. Apa maksud menghukum? Yakni membuat keputusan oleh Allah. Hari yang Allah Ta'ala buat keputusan. Hari itu, dunia ni tak jadi keputusan lagi. Siapa yang betul, siapa yang salah, belum lagi diputuskan. Siapa yang doa atas hak, siapa yang doa atas batin, belum lagi diputuskan. Siapa yang ada hitam, siapa ada putih, belum lagi diputuskan. Belum lagi menghukumkan. Pada hari kiamat boleh jumpa. Boleh jumpa. Masya Allah. Masya Allah. Saya ingat ulama berkata, dalam kalangan ulama mujtahid pak mazhab tu, kadang-kadang satu hukum daripada satu ayat, tapi Imam Abu Hanifah nampak ayat ni maksud begini. Dan muradnya begini. Sehingga dikeluarkan hukum atas kaedah yang tersebut. Mengikut Imam Abu Hanifah. Bila sampai kepada Imam Malik keluarkan satu hukum pula. Daripada ayat tu juga hukum yang berbeza dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Bila sampai Imam Syafi'i punya hukum yang berbeza daripada dua imam sebelum pada tu. Bila sampai kepada Ahmad bin Hanbal, kadang-kadang kenapa dan ijtihad dia berbeza daripada tiga imam yang sebelum pada tu. Kadang-kadang lah. Maka kalau kita tilik kepada satu benda, tapi dihukumkan oleh 4 orang mujtahid dengan hukum yang berbeza, soalannya, yang betul tu berapa? Orang ni hukum semua tu, Abu Hanifah hukum macam ni. Imam Malik hukum macam ni. Imam Syafi'i hukum macam ni. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in hukum macam ni. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Ulama berkata, yang betul tu satu ya. Yang betul tu satu ya. Dari pak yang betul tu satu. Pada satu masalah lah. Kerana kadang-kadang bukan kata semua satu masalah tu satu ya. Yang betul tak. Jadi satu masalah tu yang betul tu satu ya. Boleh tengok betul tak betul, tengok hari kiamat. Siapa yang betul? Cuma walau sekiranya satu je yang betul, 3 lagi tu salah, tetapi kesalahan mereka itu tak dikira oleh Allah, kerana mereka itu sampai kepada maqam peringkat ijtihad, jadi mujtahid mutlak. Maka orang yang ijtihad gitu, kalau betul boleh dapat 2,
Dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala betul tu satu lagi. Dan kalau mereka itu tak betul, maknanya tersalah pada ijtihad, maka dapat satu pahala saja, iaitulah pahala ijtihad mereka. Tidak dapat pahala betul tadi itu. Tapi yang betul tu satu je. Nak tahu di mana? Nanti tengok hari kiamat. Pada hari itu hari yang mencerai. Hari itu yang menselesai. Hari itu yang menghukumkan. Maka kita turut ijtihad ulama mana pun boleh. Kerana kita muqallid, tidak sampai ke tahap ijtihad, tak sampai kepada peringkat ijtihad, maka kita kena turut ya. Turut kita tak salah kerana mereka tak salah ijtihad mereka. Tak salah betul ijtihad tu. Maka kita mengikut boleh. Mengikut boleh jalan-jalan mereka tu. Lalu tu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya hari kiamat jadi hari yang menghukum, yang membuat keputusan oleh Allah. Selesai, jadi untuk selesai antara makhluk itu. Selesaikan antara makhluk. Segala perkara yang makhluk melakukan menjadi tanggungan atas diri mereka masing-masing. Siapa yang memberi keputusannya? Allah Ta'ala. Yang menentu siapa yang ahli syurga, Allah ja'alna minhum. Dan dia menentukan siapakah daripada ahli neraka, wal'iyazabillahi min zalik. Allahu Akbar. Tu hari tu nanti tengok. Sebab yang kita rasa sedap diri kita, belum tentu siapakah yang menang, siapa yang kalah. Sebenarnya kemenangan dan kekalahan tu pada hari itu boleh kita tengok. Boleh kita tengok. Tapi sebenarnya kalau kita mati dalam husnul khatimah, itu tanda dah. Tanda kita dapat kemenangan pada hukuman Allah Ta'ala tu. Allahu Akbar. Bahwasanya hari kiamat yang menghukum oleh Allah untuk selesai antara makhluk itu, Allah Ta'ala kata, kana miqata. Adalah ia hari kiamat itu. Adalah ia hari kiamat itu waktu bagi pahala dan seksa. Adalah hari kiamat tu miqatan. Miqat jadi waktan. Laqtan lithawabi wal iqab. Ulama kata. Ini waktu. Ialah waktu bagi pahala dan seksa. Waktu untuk membalas baik dan membalas jahat. Tu waktunya. Nak balas hari tu, bukan hari ni. Balas saya bukan hari ni. Sebab tu dunia ni bukan balasan kita. Sebenarnya bukan balasan. Saudara cari balasan Allah daripada dunia ni. Balasan kita di akhirat. Ad-dunya darul liman daralahu. Dunia ini negeri, rumah bagi mereka yang tidak ada rumah di sana. Kalau kita nak rumah di sana, kita kena sanggup. Tidak memburu-buru, mencari-cari rumah di sini. Kalau kita nak cari dunia, kita akan tinggal akhirat. Tapi kalau kita nak ke akhirat, kita kena sanggup juga ambil akhirat, ambil dunia ni sekadar hajat kita saja. Jangan memburu-burukan dunia. Tengok Nabi SAW kedudukan Nabi. Allahu Akbar. Macam mana duduk Nabi? Nabi tak nak. Sehingga Allah Ta'ala menawarkan bukit itu kepada Nabi untuk dijadikan amah kepada Nabi. Wahai Muhammad, kalau nak, aku nak jadikan bukit Madinah ni jadi emas semua untuk kamu. Apakah jawapan Nabi? Tak say ya Allah. Warawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaba. Dalam Barzanji sebut kan? Bukit tu Allah Ta'ala mentakdirkan bukit itu menawarkan diri, tawar diri kepada Nabi. Nak jadi mah. Hei Muhammad, aku nak jadi mah ni. Nak tak? Fa'aba. Nabi anggan, Nabi tak say. Nabi tak mau. Sebab apa dia tak say? Kerana di sini bukan rumah dia. Itu dia. Di sini bukan rumah dia dan bukan rumah kita. Di sana rumah kita. Maka Allah Ta'ala sebut,
Inna yawmal fasli kana miqata. Adalah hari kiamat itu ada ia waktu bagi pahala dan waktu untuk membalaskan seksa, membalaskan baik jahat di sana. Di sana. Orang yang memburukan dunia itu macam dengan anjing lah. Macam anjing. Anjing ni dia tak akan buru malaikat bangkai-bangkai ya. Memburu mencari itu bangkai. Maka dunia ni jifah. Dunia ni ibarat macam bangkai. Tidak akan memburu-burunya malaikat anjing je. Maka kita ni tidak sangat-sangat digalakkan. Lebih lagi di akhir zaman ni. Dekat nak kiamat sangat dah. Tidak ada masa lama lagi untuk kita buat amal ibadat. Membanyakkan masa yang diberi oleh Allah Ta'ala ni. Buatkan amal banyak-banyak. Buat amal lebih banyak-banyak. Tengok ni dengan COVID, dengan apa alamat kiamat semua tu. Tanda-tanda bunga-bunga kiamat sudah hampir. Sudah hampir dah. Segala-galanya sudah hampir dah. Dekat sangat dah. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Kita tu masih duk rasa kata jauh lagi, lambat lagi. Padahal Allah Ta'ala tahu. Dekat sangat dah kiamat tu. Lalu tu kita ni duk wasa lalai lagi kah? Merebutkan masa ni untuk belajar agama, untuk mengaji agama, untuk ambil renung tentang kesalahan diri kita. Guna masa yang luar ni untuk belajar, untuk istighfar, untuk kita buat amal ibadat. Allah, ni masa luar. Allah Ta'ala tak pergi mana? Allah Ta'ala kurang di rumah. Oh, dengar lagu, tengok royek, la ilaha illallah. Itukah amalan yang disuruh Allah Ta'ala kerja dalam masa ni? Tuhan suruh buat muka tu ya ke? Allah Ta'ala tidak wimu pergi ke mana-mana tu. Tuhan nak wimu buat muka tu. Dengar lagu, tengok royek. Okay. Bukan dia. Disuruh kamu banyak istighfar. Disuruh kamu membanyakkan mengaji belajar. Disuruhkan kamu tu untuk kerja amalan. Sebenarnya hikmat dia gitu. Ya berlaku COVID ni satu tanda kiamat. Dalam keadaan itu Allah Ta'ala mengkurungkan kita di rumah untuk lebih banyak kita amalan. Untuk kita buat amalan dan istighfar dan juga buat segala-gala kebaktian kepada Allah untuk jadi bekalan untuk berjumpa kepada Allah di akhirat. Tapi kita guna masa tu juga Allah. Untuk deraka kepada Allah. Untuk maksiat kepada Allah. Tak ingat budi. Hikmat besar tu. Hikmat besar. Kalau tak ada dengan sebab COVID ni dah, tak lekat rumah kita. Rata-rata. Rata-rata. Tidak ada masa untuk nak waktu buat ni. Tapi dengan sebab ada COVID ni, kita boleh duduk di rumah. Boleh baca Quran dengan sepenuh. Satu juzuk satu hari pun mampu lagi. Lebih pada bulan Ramadan lagi. Duduk rumah saja ya. Allah, tapi dalam keadaan itu, salawat 1 pun tak ada. Istighfar 10 pun tak ada. Ya Allah, lemahnya keimanan kita. Allahu Akbar. Itu dah. Maka kata dia, inna yawman fasli kana miqata. Kemudian tu nanti kita sambung lagi lah insya-Allah. InsyaAllah pada ayat yang seterusnya. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Allahu Akbar. Allah, macam-macam lah keadaan haru-hara yang berlaku pada kiamat esok. Ni ayat yang selepas ni akan disebut haru-hara tu. Tu dia. Allah Akbar. Sekadar tu dulu. Nanti kita akan sambung lagi pada hari esok. Kalau tidak ada keuzuran lah, kerana esok ni hari Jumaat dah. Pada masa 2.30 tu, kalau tidak ada keuzuran apa-apa, kita akan boleh baca lagi. Kalau ada halangan, ada keuzuran, insya-Allah boleh kita baca pula hari Sabtu. Tapi tengok keadaan lah insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala taufik kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, dapat taat kepada Allah sebanyak mungkin dan dapat muhasabah
cek diri kita masing-masing, kesalahan kita dengan dia, dan dapat merenung kesalahan yang kita telah lalu lakukan kepada Allah, dan juga diberi taufik untuk kita banyak istighfar dan tadabbur Al-Quranul Karim. Lebih lagi dalam masa yang diberi izin untuk kita taat ini. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memberikan kita ni selamat daripada segala bala dan selamat daripada segala penyakit yang ditimpa, sama ada penyakit badan zahirnya COVID, dan juga penyakit hati. COVID ni dua, COVID zahir, COVID batin. COVID zahir ni maknanya COVID ni, COVID yang masuk ke dalam tubuh kita ni untuk melemahkan diri kita, untuk mensakitkan diri kita, tu COVID zahir. Ada satu lagi yang Allah Ta'ala datangkan juga masa ni, COVID batin. Maknanya COVID juga yang menimpa dengan cara dalaman. Dengan sebab COVID tu menimpa, manusia jadi malah, manusia jadi lalai kepada Allah, manusia jadi merebut-rebut dunia lebih daripada akhirat. Tengok lo ni sabuk sangat. Kerana bila disekatkan jalan rezeki, manusia akan memburukan dunia lebih daripada biasanya, sehingga sanggup untuk tinggal akhirat. Cuba kita tengok dulu bulan Ramadan, dipertandinglah masa dulu. Kalau bulan Ramadan, selepas pada hari raya, dalam ruangan ne hari tu, orang panggil hari raya ne tu, dalam ne puasa ne tu, kebiasaan kedai tak buka lagi. Di Palah di mana tak buka kedah, tak buka. Kenapa? Kerana kepada masa tu manusia banyak untuk meruangkan diri lagi. Dalam musim raya lagi, mereka ada yang puasa, mereka ada macam-macam, sehingga banyaklah tidak buka kedai. Tapi sekarang ni lepas pada hari raya sehari tu penuh dah. Di Taning, di mana penuh orang jual. Kenapa? Kerana mereka rasa satu hari pun berharga bagi mereka untuk memburukan dunia ni. Satu berharga sangat-sangat. Sehingga kita nampak berubah habis sistem dunia ini, lebih lagi dibentuk agama. Lalu tu bagi saya itu satu penyakit yang merupakan COVID batini. COVID zahiri ni satu dah. COVID batini itu pun memakankan hati kita. Allahu Akbar. COVID zahir itu makan jelpong je. COVID batin ni makan hati. Makan hati sehingga hati mati dengan tidak sedarkan diri, lupa kepada Allah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita sambung lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli zambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab, wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.